Okey, ini contoh soalan. Perniagaan Nazim ni dia satu perniagaan small scale, dia yang berskala kecil. Kemudian dia tidak menyimpan rekod-rekod perakawanan dia dengan lengkap. Ini adalah maklumat berkaitan dengan aset dan liability pada awal tempoh perakawanan, iaitu pada 1 September 2008, di mana tempoh perakawanan dia berakhir pada 31 Ogos 2009, 1 tahun bermula 1 September sehingga 31 Ogos 2009. Untuk company ni dia tidak ada cash book, maklumat keluar masuk tunai pun dia tak record. So sangat susah, dia tak record. So apa yang kita boleh buat, kita boleh sediakan penyata kedudukan keuangan, statement of financial position ni. So formula kita set up dia punya format dulu. Dalam format statement of financial position ini, kalau kamu masih ingat format ni sepatutnya kamu kena hafal, tapi kita tak tahu lagi kita punya final kita macam mana. Okey, dalam format ni kita ada current asset, non-current asset. Non-current asset ni sama ada berada atas ataupun tengah, mana-mana pun boleh lah. Kemudian kita ada current asset. Current asset ini biasanya akan ada cash ataupun bank, kita baca dalam chapter 6. Kemudian kita ada account receivable, dan kita tidak ada allowance for the account. Memang tak wujud dah dalam chapter ni. Dia nak buat account pun tak pandai, memang dia tak akan buat lah allowance selalunya. Kemudian kita ada inventory yang kita baca dalam chapter 7, chapter 8 chapter 8. Kemudian yang lain-lain ni tak perlu isi lagi. Yang tiga-tiga ni yang selalunya memang ada lah. Okey, kemudian kita ada owner's equity, di mana dalam owner's equity ni bermula dengan beginning, ini kita dah sebutkan tadi, tambah dengan additional capital kalau ada, tambahkan dengan net profit. Kalau kita buat account secara proper, additional capital ni dia tidak ada satu item dekat sini, kamu terus tambah dalam capital. Kalau kita membuat ledger dengan proper lah. Kemudian kita ada drawings ni ada dua, satu drawings yang diambil secara tunai, satu lagi mengambil barang niaga. Okey, kemudian kita akan dapat nilai ending capital. So dengan kata lain, hopefully boleh tulis ni. Nilai ending capital dekat sini sebenarnya juga boleh dicari. Kita akan dapat total asset kat sini. Berapakah jumlah aset? Macam mana dapat nilai aset ni? Kita akan senaraikan semua aset pada akhir tempoh perakawanan. Ini pada bulan 2009 kan. Pada akhir tahun. Akhir tempoh perakawanan 31 Ogos 2009. So kita senaraikan semua aset yang dia ada dekat sini. Pilih yang mana aset kamu akan totalkan. Susun balik dekat sini. Susun sahaja. Dan jumlah aset ni kita akan tolakkan dengan liability yang ada. Okey, ini liability pun kita akan susun dekat sini. Liability tu kita akan dapat jumlah liability. Semua jumlah aset tolakkan dengan jumlah liability ni akan dapat nilai capital. Tak boleh tulis dia bersegi-segi. So capital ni, capital yang kita dapat dekat sini bergantung kepada tarikh dekat sini. Kalau tarikh ni pada akhir tempoh perakawanan, maksudnya capital ni adalah ending capital. Kalau tarikh dekat sini adalah awal, maksudnya beginning capital. Ataupun dengan kata lain dia, aset akhir tolak liability akhir akan dapat capital akhir. Aset awal, semua jumlah aset awal ni tolakkan dengan jumlah liability awal akan dapat capital awal ataupun beginning capital. Okey, dia akan dapat beginning capital. Okey, itu yang sepatutnya kamu faham lah. Okey, sekarang matlamat kita nak menyediakan statement of profit or loss. Kita nak mencari untung ataupun rugi. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk membuat pengukuran ataupun penilaian prestasi, nak bayar cukai dan sebagainya. Dan kita akan sediakan statement of financial position. Kamu nak start mana-mana dulu pun boleh. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan format statement of profit or loss. Profit or loss ni, kalau kamu ingat lagi, standard format dia adalah begini. Ini adalah standard format dia. Standard format dia ada sales tolakkan dengan cost of goods sold, kemudian akan dapat gross profit, kemudian kita tambah dengan other income kalau ada, kita tolakkan dengan semua expense, akan dapat net profit. Ini adalah standard statement of profit or loss yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni untuk perniagaan American Tunggal. Syarikat dia lain sikit.
Okey, tapi kali ni kita tak tahu berapa jumlah sales, kita tak tahu berapa jumlah purchase dia. So, apa yang kita boleh buat adalah kita mengira profit yang kita nak kira tu, kita dapatkan dengan membuat perbandingan modal. Kaedah yang kita gunakan sekarang adalah capital comparison method. Membandingkan modal. Membuat perbandingan modal. Macam mana kita nak buat perbandingan modal? Kita net profit ni kita akan buat inilah ni. Ini kita buat semula dengan meletakkan net profit di bawah sekali. Kita akan letakkan ataupun kita terbalikkan formula ni untuk mencari net profit. Kita ada nilai beginning capital. Macam mana kita dapat nilai beginning capital? Kita kata tadi total asset, beginning asset tolak beginning liability, akan dapat beginning capital. Kemudian kita ada maklumat additional capital dan juga drawings dalam maklumat tambahan ni. Kalau tidak ada maklumat tambahan, maksudnya dia tidak ada additional capital, tak ada sebarang pertambahan modal dan tidak ada drawings. Dan at last kita akan dapat ending capital. Macam mana dapat nilai ending capital? Total asset pada akhir tolak dengan total liability pada akhir tempoh perekonomian, akan dapat ending capital. So dengan membandingkan, membuat kaedah perbandingan modal ini, kita akan dapat nilai net profit. So kita masukkan formula dalam ni, bermula dengan ending capital. Ending capital kita tambah drawings, kemudian baru kita tolak dengan beginning capital dan juga additional capital. Dengan kata lain, format penyata pendapatan ataupun penyata untung rugi menggunakan kaedah capital comparison method. Format dia lain daripada lain, dia hanya ada ini sahaja. So ini sebenarnya dia cuma pusingkan sahaja owner's equity, bagi net profit berada di bawah sekali. Bermula dengan ending capital berada di atas sekali. Ending capital ni dia bawa ke atas sekali. So ending capital plus dengan drawing tolak dengan dua-dua capital yang awal dan juga yang tambahan, kita akan dapat nilai net profit. So sekarang kita kira berapakah kita punya net profit. Untuk mengira net profit ini, kita akan kira dulu beginning capital dan juga ending capital. Okey, beginning dan juga ending capital. Sebab dalam ni kita nak menggunakan beginning dan ending capital. Untuk tujuan tersebut kita akan buat satu statement lain, iaitu kita panggil statement of affair. Statement of affair itu adalah statement untuk kita mendapatkan nilai ending capital dan juga beginning capital. Statement of affair dia ikut tarikh, dia ikut awal ataupun akhir. Okey, kalau sini kita nak cari capital ending kan 2009. Okey, kita nak cari ending capital. Ini adalah ending capital. Nak kira ending capital, maka kita akan senaraikan semua aset awal dan juga liability pada awal tempoh perakaunan. Okey, aset pada awal tempoh perakaunan kita ada account receivable. So kita ada account ini awal. Kita nak buat akhir. So kita nak buat ini kita senaraikan ini adalah aset. Pastikan aset ni kalau ada depreciation, kamu kena tolak dulu depreciation. Depreciation dia bukan aset, dia adalah satu nilai yang akan mengurangkan aset. Cash pun aset, prepaid rental, belanja prabayar pun aset. Okey. Semua ni kita akan list down kat sini. Kita ada ni equipment, pastikan ambil yang book value sahaja. Kalau ada depreciation, accumulated depreciation kena tolak. Furniture pun sama juga. Dan kita asingkan dia punya liability. Okey. So dengan kata lain, bila kita masukkan nilai dia dekat sini, kita akan dapat capital akhir adalah 23560. 23560. Ini adalah capital akhir. Capital akhir ni kita boleh masukkan dekat sini. F26. 23560. Ini adalah ending capital. Capital pada akhir tempoh perekonomian. Macam mana dapat ending capital? Total asset pada akhir tempoh perekonomian tolak total liability pada akhir tempoh perekonomian. Dapat capital pada akhir tempoh perekonomian. Okey, kemudian kita tambahkan dengan drawings. Drawing ni dan juga additional capital ni soalan akan bagi dalam maklumat tambahan. Tapi kalau tidak ada dalam maklumat tambahan, maka nilai dia adalah kosong. So soalan bagi cost of equipment 8,400.
8,400. Cost of equipment sebenarnya 8,400, tapi bila soalan kata equipment ini book value dia adalah 5,880, so book value kita akan letak di bahagian net, bahagian yang bersih ni. Ini pula yang 1,005 ni, ini akhir. Soalan tak mention. Okey, soalan beritahu kata furniture tu sebenarnya dia membawa masuk furniture yang nilai dia 1,500. Ini adalah kita panggil additional capital. So drawing dan additional capital ni nilai dia adalah Nazim itu. Okey, nilai dia adalah 800. Drawing masukkan nilai 800 ni. Macam mana dapat nilai 800? Tadi kita dah kira 23560, dia kecil sikit lah. Zoom kan dia punya phone masing-masing ataupun komputer masing-masing. Kemudian kita ada beginning capital, kita belum kira lagi. Macam mana kita dapatkan beginning capital adalah total asset at the beginning of the period, kemudian tolakkan dengan total liability, akan dapat beginning capital. Drawing macam mana dapat nilai 800? Nazim ni dia dah withdraw 300 dan juga 500. So sini sepatutnya kena ada calculation lah. Okay, kemudian kita ada additional capital. Pemilik ada juga menambahkan modal sebanyak 1,500, di mana 1,500 ni dia bawa masuk perabot. Sekarang kita nak cari berapakah nilai beginning capital. Nak kira nilai beginning capital, kita kena buat statement of affair as at 1st September 2008. So ini adalah capital awal. Macam mana nak kira capital awal? Senaraikan semua aset pada awal tempoh perakaunan dan juga liability pada awal tempoh perakaunan. Ini adalah semua jumlah aset dan jumlah liability. Jangan lupa buang semua accumulated depreciation kalau ada. So 67, kita masukkan nilai. Salin saja daripada soalan. 55,400 salin masuk sini. Kemudian 67,220 ni boleh terus masuk sini. Ini tak ada pun boleh, tapi kalau ada tu lebih baik lah. Cash 7700, prepaid rental pun asset, dapat total asset 23,410. Tolakkan dengan semua liability kita ada dua sahaja, iaitu account payable dan juga accrued salary. So kamu kena sangat cekap mengenal pasti yang mana asset, yang mana liability. Total akhir dia kita akan dapat beginning capital awal adalah 20,890. So dekat sini kita dah boleh masukkan dia punya nilai 20,890. Okey, 20,890 ini bila kita total kat sini, kita akan dapat net profit. Net profit yang kita dapat adalah RM1,970. RM1,970 profit yang keuntungan perniagaan Nazim ni selepas kita membuat perbandingan modal. Kita membandingkan modal pada akhir tempoh perakaunan, tambahkan dengan drawings yang dia ambil kalau ada, tolakkan dengan additional capital, kemudian tolak dengan capital awal. Ini semua adalah capital yang dia bawa masuk oleh pemilik. Kita akan dapat nilai net profit. Ini format statement of profit or loss menggunakan kaedah capital comparison method. Terpaksa menggunakan format ini sebab maklumat tak cukup, tidak ada maklumat keluar masuk tunai. Okey, kemudian next kita akan susun semula semua nilai ini. Yang awal kita tak ambil dah lah, kita nak buat statement of profit, financial position sekarang. So semua nilai-nilai akhir ini kita akan ambil dan kita akan susun di dalam SOFP, financial position. Kita letak sebelah. Okey, nilai-nilai ni kita susun je. Kalau asset kita letak kat atas, current asset kita letak sini, liability kita letak sebelah bawah, kemudian kita masukkan nilai. Jom kita tengok dia punya item yang ada. Okey, dekat sini kalau kita cukup maklumat untuk buat macam ni, untuk tolak dengan accumulated depreciation, maka kita akan buat macam ni lah.
Tapi kalau tidak cukup maklumat, ada soalan-soalan yang dia tak bagi maklumat yang komplit, dia cuma bagi nilai buku saja, ini kita panggil sebagai nilai buku, maka kamu akan masukkan nilai buku ini sahaja. Ini yang penting. Ini ni sekadar untuk penuhi format sahaja. Yang penting dia adalah nilai buku. Kita nak nilai buku, nilai bersih, nilai boleh realis. Bukan nilai kos Kalau ada depreciation, buang section depreciation, masukkan nilai yang bersih sahaja. Kemudian susun lagi soalan bagi cash 13840, masukkan dekat sini. Soalan bagi account receivable 3200, masuk dekat sini. Kemudian kita akan totalkan nilai asset, total asset, di mana asset tersebut ada yang non current asset, ada yang current asset. Okey, lepas tu kau masukkan nilai liability pula. Liability yang ada pada akhir tempoh perakanan, susun saja dekat bahagian liability. Kita akan dapat total liability. Asset, total asset tolak dengan total liability, kita akan dapat kita panggil apa ni? Ending capital. 23560 ni sebenarnya 288,380 tolak dengan 4820, dapat 23560. Tapi 23560 ini, 23560 kita dah cari juga tadi kan? Jadi 23560. 23560 ni tak boleh terus tulis 23560, kena detailkan dalam bentuk macam ni, dalam bentuk format macam ni. Okey, ini sahaja kalau kita menggunakan kaedah capital comparison method.